إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Rawdah, qala An-Nawawi fi Rawdah, asy-syartu rabi' al-'adad la tantanaqidul jum'ah bi aqall min arba'ina. Hadza huwa al-mazhab as-sahih al-mashhur wa naqala sahibut takhlis qawlan 'anil qadim annaha tanaqidu bi salasah imam wa ma'mumain walam yusbirhu amatal ashabi. Kata Imam An-Nawawi dalam Rawdah, syarat yang keempat, Rawdah Ibnu Qi, kalau Rawdah Imam Nawawi. Dan syarat yang keempat, bilangan yang tiada jadi jemaat dengan kurang daripada 40 orang. La tantaqidul jum'ah bi aqall min arba'in. Tidak terjadi, tak terikat, tak terjadi jemaat dengan kurang daripada 40. Inilah yang kaul mazhab yang sahih. Mazhab tadi qurrajim min hikayatil turukil khilaf, dengan mazhab. Kalau kata dalam kitab Syafi'i, Imam Syafi'i kata al-mazhab, mazhab itu bukan mana mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, bukan. Al-mazhab mana tariqur rajih min hikayatil turukil khilaf, mana jalan yang kuat dalam menceritakan jalan khilaf, maka yang kuat itu dipanggil al-mazhab. Mana kaul yang sahih lagi masyhur dan dinakal oleh mempunyai talkhis, sahibut talkhis, satu kaul daripada qadim, mana kaul fatwa Imam Syafi'i di Baghdad, bahawasanya jadi dengan 3 orang, seorang imam dan 2 makmum pun jadi jemaat. Itu ada pendapat lama Imam Syafi'i, ya, pendapat lama ketika dia fatwa di Baghdad. Pendapat baru di Mesir, ya, maka kalau bertembung pendapat baru, lama dipakai pendapat baru, kecuali 13 masalah. Dan tiada menyebutkan dia pula oleh kebanyakan ashab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada menyebutkan, ya, kaul yang tersebut, yang mengatakan 2 makmum 1 imam boleh sembahyang Jumaat. Di kaul yang masyhur ialah 40. Cuma khilaf 40 dengan imam, kata 40 lain daripada imam, tu je. Ada setengah kata 40 dengan imam sekali, mana makmum 39 boleh. Ada setengah mengatakan 40 makmum saja, imam lain, jadi 41. Maka apabila kita ketahui daripada perkataan Imam Nawawi dan Syarah Damiri radhiyallahu anhumah, tiada sabitkan kaul ini, ya, perkataan ini tidak disabitkan, ya, daripada Syafi'i, maka betapa sah kita taklid akan dia. Mana pendapat ini lam yusabbithu, ya, tidak mensabitkan akan dia amatal ashab, kebanyakan daripada ashab Syafi'iyah. Kalau tak disabitkan, macam mana kita nak taklid? Pada kita amal bagi diri kita istimewa pula, kita nak fatwakan orang lain, maka tidak harus kaul ini atas zahir kalam Rawdah, ya, kita fatwakan tak harus, mana mesti 40. Ada pun yang disebutkan pada Hasyiah Fathul Wahhab, ya, dahulu diihtimalkan dia menghikayatkan barang yang dihikayat oleh ulama', dan demikian lagi menghikayatkan oleh Arif Sayyidi Syekh Ahmad Al-Qushashi, ya, pada risalah menyatakan Jumaat tidak disebutkan daripada pihak khilaf, dan diratkan, ditolakkan pendapat ini oleh sahabat, ya, daripada Syafi'i, dan tiada menyebutkan daripadanya, hanya disebutkan daripada segi kira khilaf jua, dia tak tarjih, ya, atau orang yang menghikayatkan akan dia, maka kena inilah, ya, ini tiada disabitkan kata Syafi'i. Jadi 3 orang tidak disebutkan oleh Jalaluddin Al-Suyuti pada risalah, ya, risalah Daw'us Syams,
fil adadi Jum'ah, itu nama kitab dia. Dan Syekh Mudabiri pula tidak sebut dalam Syarah Tahrir, dia dan Qaul Qadim dia memadakan 3 orang, tetapi adalah yang sah pada Qaul Qadim ialah 40 lain daripada imam. Itu Qaul Qadim 40 lain daripada imam, mana 41 dengan imam. Kalau jadi 40 dengan imam, itu saja. Dan benda itu pun dipanggil hikayat. Dalam mustalah fiqah kita apa? Ya. Al-imbira wal iqtida wal hikayah, ya, la yaruddul mangkul. Dia tidak boleh menolak mangkul minas Syafi'i. Dalam fatwa, kalau ada hikayat wa hukiyah, dihikayatkan, ataupun wa muqtada kalami syekh, ya, maknanya siring-siring kalam daripada syekh ini, ya, tu dipanggil apa? Muqtada wal imbira. Apa lepas wayam bari, saygianya. Ini 3 perkara ni kalau bertemu dan bertembur dengan kalam Imam Syafi'i, maka 3 itu ditolak. Itu maksud dia. La yaruddul mangkul minas Syafi'i. Dia tidak menolak mangkul minas Syafi'i. Itu kaedah mustalah fiqh. Itu kan kaedah fiqhatul mustalah fiqh. Dia ada usul fiqh, qawaid fiqh, furuq fiqh, dia banyak fiqh dan macam-macam fiqhan. Kemudian kata Syekh Mudabiri pada Hasyiah Tahrir, dia kata waqtalafal ulama'u fil adadi allazi tan'aqidu bihil jum'ah ala 15 qaulan. Mana waqtalafat adalah ikhtilaf, mana bersalah-salahan ulama, mana pada bilangan, mana pada ikhtilaf lah, ya. Ada setengah kitab tu dia terima teruk waqtalafat telah bertengkarlah ulama. Ada bertengkar tu. Sebaik tak bergaduh. Ya, ikhtilaf. Jadi bersalah mana ikhtilaf ulama pada bilang-bilangan yang jadi dengan dia Jumaat ialah 15 kaul. Jadi 15 pendapat ulama tu. Ya, pertama sah daripada seorang meriwayat Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata apa? Boleh sembahyang Jumaat seorang. Seorang di bawah rumah. Yang kedua 2 orang seperti sembahyang jemaah, itu kata Nakhai, ya, dan ahli zahir. Jawari zahir Syekh Daud Zahiri, dia setengah daripada anak murid Imam Syafi'i, dan dia setengah daripada ahli ijtihad, ya, boleh ijtihad, cuma kitab dia tu terbakar. Bila kitab terbakar, maka tidak diraihkan pendapat dia, takut berlaku masalah. Mana orang bangsa Daud Zahiri kata padahal bukan kalam dia. Sebab kita ambil semua yang clear punya, lain sanad sampai asal, ya. Sebab lain kita ni, lain kita di Malaysia ni, kita pakai Bohia ni, dia terjemah daripada apa? Daripada Fathul Wahab, dia terjemah daripada apa nama Imam Nawawi yang kitab, ya. Kita kitab besar sana tu, Tangkil Lubab Abi Zur'ah, apa lagi Tahrir, Tangkil Lubab Abi Zur'ah, Fathul Wahab, apa lagi Syekh Ibn Hajar, dia punya kitab, apa lagi Ibn Hajar, Syekh Ramli, Tofah, Nihayat, tu semua dipanggil tarik Muzanni, Imam Muzanni. Tarik kita ni tarik Muzanni. Satu lagi kanan Imam Syafi'i punya anak murid 4 yang kanan tu, Muzanni, Buaiti, satu Rabi' Al-Jizi, satu lagi Rabi' Al-Muradi. Itu 4 ulama besar anak murid Imam Syafi'i yang bertanggungjawab menyebarluaskan mazhab Imam Syafi'i. Itu kaul yang kedua. Kaul yang ketiga 2 orang serta imam. Jadi 3. Ini pada Abi Yusuf dan Muhammad Syaibani dan Lais. Imam Lais ni ulama besar mujtahid ni, ulama hadis besar di Mesir, Imam Lais, ya. Dan dia merupakan mujtahid mutlak, ulama hadis besar pula tu. Keempat 3 orang sertanya serta imam. Ni pada Abi Hanifah dan Sufyan As-Sauri. Dia satu Sufyan Uyainah, tu guru Imam Syafi'i, tu ulama hadis juga. Dan 7 orang pada Ikrimah. Ke-6 pendapat yang ke-6 9 orang pada Rabi'ah, dan ke-7 12 orang pada Rabi'ah juga, pada satu kaul riwayat lain dia. Ke-8 seumpamanya lain daripada imam, 12 sampai lain pada imam pada Isa Ar-Rahawai. Dan ke-9 20 orang pada riwayat Ibnu Habib daripada Malik, Imam Malik. Dan ke-10 30 orang demikian juga pada Imam Malik. Ke-11 40 daripada Imam Syafi'i, iaitu kaulul jadid, dia pendapat yang baru di Mesir. Dan ke-12 40 lain daripada imam. Tengok tu, 40 lain daripada imam, mana makmum 40 tadi dengan imam. Itu pendapat jadid. Imam Syafi'i ni kaul qadim. Fatwa di Baghdad mana 40 makmum saja.
Imam dah masuk. Dengan imam 41. Dan dengan dia kata Umar bin Aziz, ulama besar semua ni, dan satu taifah daripada fuqaha. Dan ke-13 50 ia daripada Imam Ahmad bin Hanbal pada satu riwayat, dan dihikayat daripada Umar bin Abdul Aziz juga. Dan ke-14 80 pada menghikayatkan akan dia oleh Maziri. Dan ke-15 perhimpunan yang banyak. Ya, dia tak kira angka. Tengok, oh ramai ni. Semua kata, oh ramai dah. Okey, buat. Kalau kata, ini belum ramai lagi ni. Jangan buat. Macam tu je. Macam-macam pendaparan akwal. Dengan tiada hingga. Dia tak hinggakan berapa angka. Nampak bila ramai dia, buatlah jemaat boleh. Dan mudah-mudahan kaul yang akhir ini terlebih rajih. Ni dia. Daripada segi dalil intah habis. Maka tiadalah disebutkan oleh Syekh Mudabiri kaul qadim yang jadi dengan dia 3 orang. Tak ada pun sini. Dia nak rat pendapat tadi. Yang mengatakan 3 orang boleh. Tak ada pun kaul qadim. Cuma kaul qadim Imam Syafi'i kata 40 orang makmum saja, imam lain. Kalau kaul jadid fatwa baru 40 dengan imam sekali. Tu je sikit beza. Maka ni wajib apa sini tuan ni? 40 orang wajib, ada 40 orang. Syarat sah wajib apa dia panggil? Wajib ijtihadi. Ya, bukan wajib qat'i. Dia boleh ijtihadi. Dan jika ditaslimkan pula, kalau kita terima kata 3 orang tadi dengan imam daripada Imam Syafi'i, hanya senya disebutkan khilaf juga, bukan disuruh amal. Tu. Dan suruh fatwa je. Dan hanya senya sungguhnya jika sah kaul itu harus taklid juga, bukan sunat. Tak sampai tarak sunat pun. Dia tu je. Jadi maknanya nak menekankan biar 40 lah. Dan diamalkan bukan, tak sunat amal pun. Dan bukan wajib kita amalkan. Maka kita raikan akan yang mengatakan syarat jemaat 40. Jika kurang daripada 40 haram dikerjakan. Ni haram ijtihadi. Dan berdosa perbuatannya. Maka jika kita peliharakan kaul yang muktamad, yang mengharamkan mengerjakan Jumaat, jika tidak sampai bilangan-bilangan 40 tadi, itu terlebih aula. Kerana apa? Memeliharakan kaedah apa? Daf'ul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalih. Mana daf'ul mafasid? Menolak benda yang memfasid, apa benda yang fasad, yang rosak, apa dia? Iaitu haram. Ya, haram dirikan Jumaat kurang 40. Itu dipanggil darul mafasid. Muqaddamun ala jalbil masalih, didahulukan dari menarik masalah. Masalah apa? Itu kita buat tadi, semayang tu dapat pahala, tapi nak menolakkan haram lebih besar. Atau kaedah fiqh itu yang umum, banyak kaedah fiqh masuk dalam kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Makna menolak mudarat diutamakan daripada menarik manfaat. Ya, kadang konteks negara ni lagi besar pakai darful mafasid, mana menolak segala unsur-unsur korupsi habis semua. Siapa yang korupsi semua tendang untuk bagi, dan bagi orang yang memimpin negara, hancur negara gitu. Ya, daripada kita menarik masalah apa pembangunan tu masalah tu nombor 2. Mesti letak yang awal tu mafasid tu kena letak. Jangan ada orang yang bentuk perosak. Perosak habis negara kan. Tak kira mana negara pun begitu rosak. Itu mana kaedah fiqh tu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat diutamakan daripada menarik manfaat. Maka di sini apa mudarat? Apa mudarat ini? Kaul yang mengatakan haram daripada 40 kurang 40. Tak cukup 40 buat sembahyang haram, tak sah. Ni kaul muktamad. Ya. Kalau masalih menarik sembahyang tu benda mentarik maslahah, mana benda kebajikan. Tapi bila bertembung, maka dahulukan menolak kemudaratan. Ya. Kalau kita ada perubatan dia apa? Pantang tu mana? Menolak mudarat. Dan habis. Tetapi tiada dicercakan orang yang mazhabnya Syafi'i ia hendak taklid akan salah satu daripada beberapa kaul. Tapi kita tak ada nak cerca dia orang. Ya, berapa kaul orang yang tersebut dahulu. Jikalau ada memeliharakan dan mengamalkan syarat. Tapi dia tahulah syarat daripada start ambil semayang cara mazhab sampai habis, tak apa. Kita tak kata tentang. Sebab bermazhab wajib. Menentukan mazhab tak wajib. Menentukan mazhab mana-mana boleh ikut. Dengan syarat dia tahu A to Z. Dia tak nak mazhab tak boleh. Kecuali dia imam mazhab. Kecuali dia mujtahid mutlak. Ya, kalau dia bukan mujtahid, bahkan dia mujtahi, ada tak boleh. Nah, yang banyak ini mujtahi banyak. Yang dia perasan macam dia pandai now. Teruk Arab nahu dia tak kerti. Arwah Mufti Negeri Sembilan tu Syekh Murtada kan. Ada puak-puak jenis Wahabi. Dia banyak duduk Negeri Sembilan di mana tuan? Kuala Pilah. Yang dia banyak tu. Ada markas besar dia tu, Kuala Pilah. Kalau Melaka ni dah kena runtuh dulu kat Jasin ada terentang.
Dia tentang, sekarang dah terlentang. Dah ambil buku, dah kena ambil masjid ni. Kerajaan dah ambil lagi. Baru dia puasa lalu tak sama je. Dia puasa dulu dah kena muslim macam-macam. Banyak dia masalah. Lepas tu dia hentam mazhab, tak nak pakai mazhab. Dia jumpa Datuk Mufti, dia keluarkan hadis. Datuk, ni hadis ni macam mana tu? Datuk kata, kau i'rab hadis ni? Ni kalimah jadi apa? Ni kalimah jadi apa? Engkau nak i'rab nahwu tak reti ke tak nak pakai mazhab? Macam cantik muka kau. Datuk balon ni pun cukup. Tu saya kata, nak mengaji mantik, balara apa lagi kan? Kau 12 ilmu, kau tak pakai macam sentuh. Kau nak tafsir Quran, babah kau. Nahwu pun kau lintang bukang. Nahwu tak ada 10 tahun memahami. Kalau cakap 4-5 tahun ngaji nahwu boleh nak kena bagi sikit, letak bagi bawa ke atas sikit. Ini nahwu tak kerti tunggal langgang, kau tak nak pakai mazhab. Itu semua lebay temerang, lebay kerapu. Allah. Dan syarat ni, dan memelihara dari perselisihan dan membatalkan pada mazhabnya. Semua dia kena tahu tu, daripada awal sampai akhir. Ada apa? Kalau dia tahu, jangan dia talfid tak boleh ya. Talfid tampal-tampal. Dia ambil semayang ke Syafi'i, bila batal ikut Maliki. Sebab Maliki pegang isteri setengah perempuan tak batal. Dia kona sana kona ni. Orang banyak senang kau. Kalau waktu subuh ikut Hanafi, sebab Hanafi dah cerah baru subuh. Wah, nak tidurnya. Ada udah kat pondok dia kelakar, dia juga ada Hanafi. Dia nak membongkang lebih apa dia. Macam-macam. Dan hendaklah mengetahui segala perkara yang tersebut itu diamalkan tatkala itu. Kalau dia tahu tak apa, A to Z daripada syarat wajib, syarat membatal, syarat mengesah, semua dia tahu dalam satu mazhab tu. Okey, tak ada masalah. Kalau dia alim 4 mazhab, Zuhur ni Nabah Hanafi, Ma'asalkan Syafi'i, Maghrib Hanbali, wala. Tapi dia tahu tak apa. Jangan diseluk-seluk tak boleh, celuk-celuk tak boleh. Kita ada 4 biji ni, BM ada, Mercedes ada, Honda ada, apa lagi 4 biji ada. Kan? Mana-mana pakai boleh. Tapi jangan ubah skru. Kau cabut tayar masuk sana, tayar ni masuk sini, habis 4-4 tak boleh jalan. Kan? Masuk tayar lalu 4-4 tak ada jalan. Sebab kaedah dia tak sama. Kalau nak satu-satu punya kaedah, semua lengkap tu. Ada pun mazhab yang lain daripada mazhab yang 4 ini tidak sah, ia taklid. Bukan taraf dia tak sampai tuan ya, macam kata-kata pada tadi Imam Lais kan, mazhab Ahli Zahid tu ulama besar-besar tu, bukan jalang. Tapi kenapa tak? Sebab tak terpelihara tuan salah. Ya, tidak sah kita taklid kerana tidak dapat kita hendak mengetahui akan syarat dia. Ya, syarat betul-betul daripada mazhab tu dibukukan tak. Jadi maknanya kita kesamaran. Bila kesamaran tak dibenarkan ikut. Ya, sebab takut ya, kaedah kita apa? La tunsabul qaul li sakiti. Jangan kamu bangsakan perkataan bagi orang tak bercakap. Kan dia kata, ni Imam Daud Zahiri kata, padahal tak ada pun. Dia reka, jadi fitnah besar, dia rosak. Ya. Ini mazhab apa? Abi Laila. Ini mazhab Lais. Padahal orang tu tak ada buku kitab dia pun. Ya, tergantung, bahaya. Lepas tu yang clear betul 4 mazhab ya. Al-Imam As-Suyuti tu kan, ulama besar kan tu. Ya, Taksir Jalalain dia buat Asbab wa Nazair, besar-besar kitab dia kan. Dia pernah nak istiqlal, dia nak keluar mazhab Syafi'i. Dia buat kaedah kena kaedah Syafi'i. Dia buat kaedah kena kaedah Imam Syafi'i. Lalas warid dia sampai malam satu istana yang sangat cantik, hanya bertiangkan 4 saja, tak perlu tambah 5. Maksud dia faham tu. Cukup dah 4 mazhab, tak payah tambah lagi dah. Akhir dia keluar balik, dia masuk mazhab Syafi'i balik. Setara dia tu kan, ulama muarang kitab besar. Ini tak ada apa benda bahasa Arab, kita nak pakai mazhab. Macam-macam kita ni. Lebih temerang banyak ini. Dan ini membatalkan dia tak tahu, yakni tiada sebut ya, tiada ulama yang dapat kita nyatakan dan tiada kitab yang dapat kita lihat akan dia. Sebab tiada ulama yang mengedarkan mazhab dia. Bukan dia tak sampai mazhab, tapi tak dikembangkan. Itu masalah dia. Berarti cara ilmu fiqh, kalau orang soal kita kena jawab dengan cara yang betul. Cara betul macam mana? Tu tunggu saya bersana. Kalau tanya masalah ni apa hukum, kita sebut di masalah hukum sekian, yang berkata sekian ulama sekian dalam kitab sekian. Itu lebih baik, itu lebih selamat. Maknanya kita bercakap tu beralas. Ya, kita kata benda ni boleh yang mengikut pandangan ulama sekian. Siapa cakap? Kita Jusuki ke Ibn Hajar ke apa dalam kitab sekian. Itu kita lepas. Bermakna kalau ada pendapat lain, bermakna benda tu khilaf. Tu je. Jadi yang kita katakan tak boleh gini-gini, orang keluar kitab lainnya, rupa benda tu mukhtalaf, sangkut kita tersandur ke dinding ni. Sebab fiqh ni kan, sebab fiqh ma'rifatul ahkam syariah allati tarikuha al-ijtihad, mengenal hukum syariat yang jalan di ijtihad. Tu fiqh.
Ya, tidak, bukan tak dikatakan fiqh kalau qat'i. As-salatul wajibah. As-salatu wajibatun. Semayang tu wajib. Itu kan fiqh. Tu tak ada ijtihad. Tak ada ulama kata semayang 3 4 ada. Ya. Ada seekor je dah mati. Ya. Jawab dia. Yang tak nak pakai hadis jawab dia. Kasih Muhammad. Tu habis tuan lingkup. Ada tak nak pakai hadis. Kalau pakai hadis siapa nak tegakkan? Sedangkan Rasulullah dia beri mandat oleh Quran. Kalau dia pakai Quran, bermakna dia kena pakai hadis. Quran sebut wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasul datang kau kena ambil. Baik Quran. Mana kalau dia buat kata nak pakai hadis, bermakna sengaja dia tolak Quran. Itu Yahudi punya main macam-macam ni. Dahsyat. Habis tu. Dan jika kita taslimkan, kita serahkan, ya, kita taslimkan apa? Kaul daripada Syafi'i. Sebutkan khilaf jo, bukan mana tadi? Dan naklah itu. Dan hanyalah yang boleh taklid situ. Mazhab yang 4. Yang masyhur ini jua. Sebab apa? Kerana tiap-tiap satu mazhab ada ulama'nya yang dapat kita belajar daripada mereka. Dan kitabnya pun maujud jua. Ya, kitab semua ada sanad dia. Guru ni ambil guru ni, guru ni ambil guru ni. Macam kita baca Fathul Mu'in kan, Fathul Mu'in daripada Syekh Al-Aziz Al-Malibari, Al-Aziz Al-Malibari anak murid pada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia naik atas sampai kepada Imam Syafi'i, semua ada sanad. Ya. Guru-guru kalau dia habis dia mengajar, dia apa? Dia berikan sanad. Ya, mana dia ijazahkan, ajastukum. Ya, kama ajazani syaikhih pulang. Aku ijazah kau sebagaimana ijazah aku oleh guru pun sekian apa dia kata. Itu ilmu tu cantik, bersanad kan. Tapi budak sekarang banyak ambil PhD betul ilmu cedok. Dia pakai senduk. Tu cedok ambil pergi library buka buku. Tak ada talaki. Masalah bila tak talaki, bahaya dia kadang-kadang buku kitab ni banyak silap. Silap cetak bukan silap pengarang. Kita pernah mengaji Minhaj Jawi kan. Sekali tuan guru saya potong dekat semuka. Kitab ni silap jatuh dia. Jatuh cetakan, bukan silap pengarang. Buka kat kita Arab betul yang tak ada tu. Betul kita baca pening apa maksud ni? Tak betul kitab tu. Ya. Tuan guru Haji Ismail, tuan guru saya dia kata, "Kau belajar jangan kitab akal kau ni." Tu kitab akal kau. Kitab tu silap cetak, mesin cetak silap. Kita pergi baca. Sebab apa dia cetak kita baca? Bagi kita guru. Bila berguru dia akan potong, ini tak betul. Potong, ini silap cetak. Baru kita baca untuk senang. Kan? Ini ambil library baca sendiri. Satu, bahaya lagi apa pengarang faham apa kita faham. Itu lagi bahaya. Kan pengarang faham macam ni, kita baca kita faham kot kepala otak kita. Sudah. Ya. Kalau Darul Nafis sampai dia kata salah kita nak dibakar kita on tua. Padahal kita wali besar saya Muhammad Nafis kan. Lau khatarat li fi siwa giratun qadaitu bi ridati. Kalau terlintas hatiku satu saat rupa kata Tuhan aku hukum murtad. Wah, dia hukum kepada dia. Mana ada rupa Tuhan murtad? Jadi habis orang murtad ni kita tak boleh pakai. Bila tanya ahli kita bukan murtad yang kau faham, ni murtad makam bukan murtad etikat. Oh macam tu pula, macam tu lah berbalik. Kau kata kejam maksud orang tu kau tak faham. Sebab tu kena berguru. Bila berguru kita tahu apa kehendak tuan pengarang asal tu. Baru tak lagi. Ni kita baca tak ada guru baca sendiri. Orang kita faham sendiri, orang faham lain kita faham lain. Ada je masalah. Batu sanad tu penting. Maka adalah syarat taklid itu setengahnya hendaklah kita ketahui akan masalah yang kita hendak taklid. Apa syarat dia? Apa rukun dia? Itu dia. Dan apa yang membatalkan dia? Semua kita tahu baru kita taklid. Dan hendaklah dipeliharakan dia. Dan setengahnya kita iktikadkan rajihnya pula. Sebab tu kita bila mazhab kita kena letakkan dalam pegang kita mazhab kita lebih rajih daripada yang lain. Itu maksud dia. Bukan kita menidakkan. Tak boleh menidak sebab tu benda ijtihadi. Tapi kita rasa tu lebih kuat. Nanti kita pegang itu. Itu cara dia. Ataupun paling tidak bersamaan dengan mazhabnya. Dan setengahnya jangan talfib tu. Talfib mana tampal-tampal. Tahu dia ambil sini sikit, ambil sikit. Mazhab ni sikit, ambil sana sikit. Tampal tu. Wah, jadi mazhab kelima, mazhab tampal-tampal begini. Tahu, mazhab talfib. Tetap dia benar macam tadi lah ambil skru sana masuk sini. Sebab cahaya ni tukau. Dalam bab kereta tak boleh jalan. Talfib pada masalah yang tiada dikatakan dengan dia seorang sekali pun daripada a'immah, daripada imam mazhab seperti Imam Syafi'i kita, ya. Seperti Syafi'i taklid kepada Hanafi sembahyang Jumaat padahal tiada menyapu mana serobok kepada. Dia taklid Imam Hanafi. Tapi bila dia sapu kepala dia tak pakai serobok. Imam Hanafi kalau wuduk dia kena serobok kepala. Kita Imam Syafi'i sikit pun tak apa dah.
Ya, dia kena ikut betul. A to Z pun tak apa. Maka dinamakan dia talfid. Maknanya apa? Kita tampal, ambil sana sikit, sini sikit. Kan? Kalau roti telur tampal tak apa. Ni tampal ni tak boleh. Sebab apa? Imam ni tak mengaku tu kan keadaan saya. Imam ni pun tak mengaku tu kan saya punya. Jadi kita buat mazhab sendiri. Mazhab sendiri yang berhad punya. Tak dibenarkan talfid. Dan setengah ketiadaan ia menuntut kemudahan. Setengah yang tak pakai nak mudah. Ya, dia malah ambil wuduk dia pakai mazhab tu. Dia lagi-lagi tak boleh. Dan pada tiap-tiap mazhab sekira-kira meninggalkan tempat taklif tadi, ya, pada lehernya, mana dia lahir berukun taklif. Demikianlah disebutkan dalam Tuhfah. Tuhfah bagi siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar disyarahkan apa? Kitab Imam Nawawi. Yang bernama kitab dia Minhajut Talibin. Minhajut Talibin. Itu syarah dia pun banyak. Tuhfah Ibnu Hajar. Ya, kalau Nihaya Syekh Ramli, Mughni Muhtaj, ya, itu saya lebih Mughni Muhtaj bagi Syekh Al-Syarbini. Maka hendaklah ia mengetahui yang demikian itu, segala orang yang hendak sembahyang Jumaat, yang hendak taklid umpamanya pada mazhab Imam Hanafi, ada kena ambil daripada awal umpamanya, dan memeliharakan mereka itu kan syaratnya, segala rukun dia semuanya, maka tiada memadai imamnya dan hatibnya juga yang mengetahui, dan lain yang mengikut imamnya dan hatibnya tak tahu, tak boleh tu. Dia semua kena faham. Boleh ikut tapi kena faham syarat rukun dia semua sekali lah. Habis. Maka demikian tu dia panggil sukar. Masa ini nak dapat dan mazhab dia sendiri pun kelang kabut. Bagi orang yang awam hendak mengetahui, ya, makna masalah khilafat al-mazhab, khilaf-khilaf mazhab, istimewa pula orang Jawi, orang kita belah sini, sebab tiada ulama, mana tak ada yang banyak yang alim 4 mazhab, payah cari habis. Kemudian kata dan lagi diharuskan taklid itu jika tiada dusun itu adat Jumaat, mana angka Jumaat. Adapun jika ada adat Jumaat 100 dan lebih, sebab tiada hadir, maka hal kena itu menghadirkan. Kalau ramai dia tak hadir lah tu, tak usah taklid, pergi bawa dia tu, guna makna kuasa yang ada, panggil polis ke apa, pergi tangkap dia. Macam ke Aceh dia pakai sawan kan, Jumaat. Jadi makna itu benda tu kena usahakan, tak ada payah mana pun, habis. Dan lagi yang diharuskan, wallahu a'lam.